Hai semua, saya Cikgu Teh. Bertemu lagi kita dalam topik baharu pada minggu ini, iaitu kefahaman 2017. Peringatan untuk anda semua, sila lengkapkan isi kandungan dalam buku anda. Dalam video ini, cikgu akan terangkan maksud bagi petikan ini. Kemudian, kita akan menjawab 4 soalan kefahamannya. Jom kita mula sekarang. Kita semua tahu bahawa kebanyakan orang menonton televisyen adalah untuk mengisi masa lapang. Persoalannya, adakah kita sedar tentang kepengaruh buruk televisyen terhadap kanak-kanak？很多人都知道，那很大部分的人看电视机是为了要打发自己空闲的时间，但是又有多少个人知道呢？其实这个电视节目它会给小朋友带来怎样的一个影响呢？ Kanak-kanak sangat mudah terpengaruh dan meniru adegan-adegan yang ditonton oleh mereka. Hal ini kerana mereka masih belum dapat membezakan perkara yang baik dengan perkara yang buruk. 小朋友太过容易呢，被电视节目里面的一些剧情还有一些情节影响到，然后他们就会去模仿。然后这样的一个情况会发生，是因为呢，小朋友还没有办法自己去分辨对或者是不对的事情。Kebelakangan ini, television sering menayangkan cerita-cerita seram, sedih dan ganas. 再加上呢，最近的这个电视节目，它会播放一些恐怖的电影或者是电视剧，悲伤的，还有一些暴力倾向的电视节目。Kita masuk perenggan seterusnya. Semasa menonton adegan-adegan yang penuh dengan ketegangan, keganasan atau kekejaman, kanak-kanak akan mengalami ketegangan fikiran dan seterusnya mereka akan dilanda perasaan takut. 那基本上小朋友如果他们看了一些恐怖、紧张或者是残忍的一些血腥画面之类的剧情，那个小朋友他的思想会开始紧绷，那最后呢，他们就会长期就是在害怕之中。Sebenarnya adegan ganas, kejam dan sebagainya tidak patut ditonton oleh mereka. Sebaliknya, terdapat banyak cerita yang boleh dipertontonkan kepada mereka seperti cerita-cerita kartun yang bertemakan sifat-sifat murni, siri-siri dokumentari sains dan sebagainya yang bercorak pengetahuan. 那小朋友其实不太适合看一些暴力、残忍之类的一个节目，他们应该要看多一点的那些卡通，然后里面有带出一些品行的教育，还有一些 documentary， 那就是很像纪录片之类的，还有一些比较学术性跟比较有知识性的节目。Kita teruskan kepada perenggan ketiga dan keempat. Selain itu, televisyen juga boleh memberikan kesan buruk kepada kanak-kanak yang masih bersekolah. Mereka yang leka menonton televisyen akan mengabaikan pelajaran. Mereka juga tidak dapat menyiapkan latihan-latihan yang diberikan oleh guru. Akhirnya, pencapaian akademik mereka turut terjejas. 那不良的电视节目呢，除了让小朋友可能心理上会害怕以外，这样的一个电视节目，它可能也会影响到正在学习跟上学的学生。有些学生他可能太过兴奋，都一直在看电视机，所以导致他们忽略了自己的学业，可能也来不及做老师给他们的功课。那最后他们的学术这个表现就会受影响。Kesimpulannya, memandangkan rancangan televisyen yang dipertontonkan kepada kanak-kanak membawa kesan negatif. Semua pihak perlu mencari jalan untuk mengatasi masalah ini. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubatinya. Hal ini kerana kanak-kanak yang merupakan bakal pemimpin negara harus mempunyai kepribadian yang murni. 所以总结来说，既然这个电视节目它会带来一些负面的影响，那所有的人呢，要提早做好一些防范措施，就是要阻止小朋友
看到一些不良的电视节目，因为现在的小朋友是我们国家未来的这个接班人，所以他们需要从小被灌输一些好的教育，让他们有高尚的品德，所以选择那个电视节目呢，是对小朋友很重要。Lihat soalan pertama, berikan maksud perkataan di bawah berdasarkan penggunaannya dalam petikan. Untuk jawapannya, kita kena sesuaikan dengan ayat dalam petikan. Contohnya, perkataan leka. Leka menonton televisyen akan mengabaikan pelajaran. 那我们重点就是mengabaikan pelajaran. 怎样的一个情况才会让那个学生忽略到学业？那肯定就是一直看电视机，不断的看电视机。Jadi jawapannya ialah asyik. Bagi perkataan kedua, kepribadian. 如果读回去句子的话，你的文章 bakal pemimpin negara harus mempunyai kepribadian yang murni. 那重点就在国家领袖。那国家领袖应该具备怎样的一个条件？那就是呢，给人家感觉是有高尚的品德，有很好的一个表现，所以是keterampilan. Bagi soalan kedua dan ketiga, kita boleh cari jawapan dengan kata kunci dalam soalan. Contohnya, mengapakah dikatakan kanak-kanak sangat mudah terpengaruh dan meniru adegan-adegan yang ditonton oleh mereka? 那红色那个就是我觉得我会在文章里面看到的 keyword. Sama juga untuk soalan ketiga. Apakah kesan bagi kanak-kanak yang menonton adegan-adegan yang penuh dengan keganasan? 那我用黄色来代替第三题的 keyword 咯。Jadi, jawapan untuk soalan kedua, kita jumpa pada perenggan pertama. Dan ada 4 kata kunci saya iaitu kanak-kanak mudah terpengaruh, meniru adegan-adegan kerana. 所以我真正的答案是从 kerana 开始。OK， 因为他们没有办法分辨事情的经过，就是对错。Cara yang sama kita cari jawapan untuk soalan ketiga menggunakan kata kuncinya. Berdasarkan kata kuncinya, saya dapat cari jawapan pada perenggan kedua. Sebab kata kunci saya menonton adegan-adegan dan ganas muncul pada perenggan ini. Dan sebab ada 2 markah, jadi jawapan saya ada 2. Jawapan pertama 就是他们看了那个电视节目过后，第一个坏处就是 kanak-kanak akan mengalami ketegangan fikiran. 因为有2分， jadi jawapan kedua ialah mereka akan dilanda perasaan takut. 除了紧绷，他们也会害怕，所以是这2个答案拿到2分，要分开句子写哦。Selepas cari jawapan untuk soalan kedua dan ketiga, kita kena pastikan jawapan anda lengkap dengan subjek dan predikat. 不管第2跟第3题哪一个答案都好，我们一定要确保那个答案是完整的，有做东西的人，例如那个 mereka 要换成 kanak-kanak 之类的，你要会换，把它变成一个完整的句子，因为一个答案一个句子。Di sini cikgu tunjukkan cara tulis jawapan bagi soalan kedua dan soalan ketiga. Jadi anda semua sila catatkan jawapan dalam buku masing-masing. Sambung pula soalan keempat, soalan KBKK, 思考题. Jadi jawapan dia tak ada dalam petikan. Kita kena fikir sendiri. Soalannya berbunyi, pada pendapat anda, mengapakah penulis boleh menyatakan bahawa mencegah lebih baik daripada mengubatinya bagi masalah pengaruh buruk televisyen terhadap kanak-kanak? Berikan 2 pendapat anda. 2个 pendapat 4分，所以要有2个句子咯。所以这个题目其实是在问你，为什么作者会在文章里面提到说，不要让孩子学坏的话，那我们就要提早去预防这个问题。所以你的答案其实是要写为什么要提早去阻止这些问题。Jadi jawapan saya
Yang pertama ada 2 ayat，所以第一个答案会有2个句子，一个是重点，另外一个是补充。我们要提早预防，是因为 pemikiran kanak-kanak masih kurang matang dan mudah dipengaruhi. Jadi, ibu bapa perlu bijak memilih rancangan televisyen yang sesuai untuk tontonan anak. 所以提早这么做是因为孩子还不成熟，所以父母亲要帮他筛选适合孩子的电视节目咯。所以这2个答案如果写进去那个句子的时候，他们是在同一个句子里面。好，就是写完dipengaruhi过后就都好接 oleh itu. Faham ya semua? Sebab kedua, 第二个原因就是因为小朋友要 mudah tertarik 太过容易被吸引了，所以周围的成年人一定要关注他们的一举一动，就是每次看完节目过后，小朋友会做的事情，父母亲都一定要看。Selepas itu, sila masukkan jawapan Anda dalam rangka yang betul, seperti contoh ini. Itu sahaja topik kita pada hari ini. Jumpa lagi.